Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lunak biduan berzapin cindai berharapan menjadi penyampai. Terus bersama saya Mawahid dalam 15 minit MMTV edisi 11 Mac 2024. Kita ke berita utama. Kementerian Pendidikan KPM mengambil tindakan tegas untuk menghormati Akta Pendidikan 1996 yang mengiktiraf kedudukan sekolah vernakular di negara ini. Menteri Pendidikan Fadhina Siddiq berkata beliau tidak bercadang untuk menyemak atau membuat sebarang perubahan berhubung sekolah vernakular walaupun perkara tersebut kerap kali dibangkitkan oleh pelbagai pihak. Sementara itu, Fadhina turut menjelaskan penguasaan bahasa kebangsaan kekal menjadi agenda utama kementeriannya dalam memastikan pelajar di sekolah vernakular dapat menguasainya. Terdahulu, Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh mencadangkan supaya penilaian dilakukan terhadap pendidikan vernakular dalam aspek keselarasan silibus, penerapan nilai-nilai kenegaraan serta penguasaan bahasa Melayu. Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN Melaka itu menyarankan satu kajian menyeluruh dilakukan berhubung ruang dan peluang penambahbaikan ekosistem pendidikan kebangsaan bagi memberi insentif serta tarikan kepada penyertaan murid berbilang bangsa. Hampir 5 juta keseluruhan pelajar bermula prasekolah hingga tingkatan 5 bagi kedua-dua sekolah kebangsaan SK serta sekolah menengah kebangsaan SMK kumpulan A dan B memulakan persekolahan bagi sesi 2024-2025. Kumpulan A melibatkan pelajar seramai kira-kira 1.4 juta di 3,150 sekolah di Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis yang memulakan sesi persekolahan mereka semalam. Sementara kumpulan B pula melibatkan 7,084 sekolah di Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Pulau Pinang, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Sabah dan Sarawak membuka sesi kepada kira-kira 3.6 juta pelajar hari ini. Menteri Pendidikan Fadhina Siddiq berkata terdapat peningkatan kemasukan pelajar khususnya bagi darjah 1 dan tingkatan 1 bagi sesi kali ini berbanding tahun lalu selain memaklumkan terdapat 26 buah sekolah baru diluluskan pembinaannya di seluruh negara menerusi Belanjawan 2024. Tiada kartel. Itu respon Pengerusi Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menafikan wujudnya kartel dalam Bersatu. Menjelaskan partinya bergerak atas dasar perlembagaan dan peraturan, pernyataan itu juga sekaligus menafikan dakwaan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Selat Kelang Dato' Abdul Rashid Asari yang menuduh Bersatu Selangor dikuasai kumpulan kartel. Menurut beliau, kenyataan Abdul Rashid itu juga dilihat hanya mahu menutup kesalahan kerana Abdul Rashid kini menyokong kepimpinan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari. Sebelum ini, Abdul Rashid mendakwa Bersatu Selangor kini dikuasai kumpulan kartel yang dipimpin oleh individu yang baru saja menyertai parti tersebut dan itu antara punca mengapa beliau memberi sokongan kepada Menteri Besar Selangor walaupun masih ahli parti tersebut. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur menyifatkan dakwaan kononnya dirinya suka membocorkan maklumat mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kedah dalam ceramah politik sebagai tidak masuk akal. Pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah itu berkata sudah lama ceramah di peringkat cawangan tidak diadakan di Kedah sebagaimana yang didakwa oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Katanya tiada rahsia kerajaan yang bocor walaupun beliau telah menghadiri mesyuarat peringkat lebih tinggi antaranya mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu, mesyuarat Majlis Kewangan Negara dan Majlis Tanah Negara. Tambahnya lagi, kebimbangan tentang kebocoran rahsia kerajaan hanyalah alasan mengada-ngada kerana semua maklumat kerajaan akan sampai ke pengetahuan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang dipengerusikan beliau bila tiba masanya. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Pasar Raya Besar Maidin di Manjur yang terbakar semalam ditutup sementara bermula hari ini sehingga tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Menurut Maidin Muhammad Holding Berhad menerusi sebuah kenyataan di laman Facebooknya hari ini, mereka akan kembali beroperasi setelah mendapat kebenaran dan kelulusan pihak bomba.
Pasaraya itu dilaporkan terbakar pada 7-9 malam semalam dan tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian terbabit. Sementara itu, keadaan pasaraya itu juga dilaporkan tidak stabil sehingga memaksa 15 anggota bomba yang sedang melakukan operasi pemadaman semalam diarahkan keluar dari bangunan kerana berlaku runtuhan pada dinding premis. Bagaimanapun, kebakaran di tingkat atas pasaraya itu berjaya dikawal setakat tengah malam tadi, namun bomba masih dalam proses memadamkan api sepenuhnya. Dalam pada itu, pihak Maidin turut memaklumkan mereka tetap akan meneruskan perniagaan walaupun telah mengalami kerugian kira-kira RM50 juta dan anggaran kerugian itu mungkin berubah selepas dinilai oleh penyelaras kerugian. Bukan tangkap basah. Demikian penegasan pelakon Rohainis berhubung laporan penangkapan dan serbuan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ke atasnya bersama selebriti asal Singapura Alif Aziz di sebuah kondominium mewah di ibu negara. Enggan mencetuskan lebih banyak spekulasi liar, pemilik nama lengkap Nur Rohainis Fariha Zainul Ilyas 31 tahun itu mengingatkan semua berhati-hati dalam penulisan agar tidak mengeruhkan lagi keadaan. Katanya penggunaan istilah tangkap basah tersebut perlu diperbetulkan bagi mengelakkan salah faham mahupun kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Pelakon drama terjerat itu yang turut meminta media tidak menulis artikel yang memberi impak negatif sebelum pihaknya mengeluarkan sebarang kenyataan. Terdahulu, awal pagi Sabtu lalu, kecoh dengan berita tangkapan khalwat membabitkan 2 pelakon terbabit. Mereka kemudiannya dibawa ke pejabat Jawi pada awal pagi, seterusnya dibebaskan dengan jaminan sementara menanti pendakwaan pada satu tarikh lain dalam masa terdekat. Berita dunia. Seorang jurulatih kecergasan di Ireland cuba menurunkan berat badannya dengan makan sejumlah gula dan minum 5 tin soda sehari. Jurulatih dikenali sebagai Oisin Maligan 25 tahun itu berada pada hari ke-6 cabarannya untuk hanya makan gula sehingga berat badannya turun sebanyak 5 kg. Dia juga pernah menarik perhatian orang ramai pada tahun 2021 kerana makan McDonald's selama 2 minggu dan masih dapat menurunkan berat badannya. Kini Maligan mengalihkan perhatian kepada gula untuk membuktikan bahan manis itu dapat membantu dalam proses penurunan berat badan. Bagaimanapun, ramai pegawai perubatan memberi amaran pengambilan gula dalam jumlah yang banyak boleh meningkatkan risiko obesiti, sakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, keradangan dan beberapa penyakit lain. Polis United Kingdom UK melancarkan siasatan selepas sebuah lukisan menampilkan potret seorang ahli politik yang dikaitkan dengan penubuhan negara haram Israel dirosakkan. Menurut laporan BBC, kumpulan Palestine Action mengakui salah seorang aktivisnya bertindak merosakkan lukisan Lord Balfour di College Trinity, University Cambridge. Melalui kenyataan yang dibuat naik di laman sesawang Palestine Action, lukisan yang dihasilkan pada tahun 1914 itu telah dikoyakkan dan disembur cat merah. Tambahan itu, rakaman yang menunjukkan individu terbabit merosakkan lukisan tersebut turut disiarkan di media sosial. Dalam pada itu, jurucakap College Trinity turut memaklumkan bahawa pihaknya kesal dengan kejadian yang berlaku pada potret Lord Balfour semasa waktu operasi awal. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Seramai 9,355 murid tahun 1 daripada keluarga anggota lain-lain pangkat dalam Angkatan Tentera Malaysia ATM menyertai program penabungan perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN mulai tahun ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, program kerjasama Yayasan Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan PTPTN itu melibatkan nilai keseluruhan RM467,750. Ujarnya, program tersebut dikenali sebagai Simpanan Pendidikan Madani SPM ini akan melibatkan sumbangan tabungan ke dalam akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN kepada anak-anak ATM tahun 1 bagi sesi persekolahan 2024. Dalam pada itu, beliau bersetuju
Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan bersetuju memperuntukkan RM15 juta untuk penyelenggaraan dan naik taraf sekolah-sekolah angkatan tentera selain turut membelanjakan kira-kira RM21 juta setiap tahun untuk MTD termasuklah emolumen pegawai, guru dan kaki tangan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz akan mengadakan lawatan dengan membawa misi pelaburan ke Munich. Lawatan tersebut akan berlangsung semasa lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jerman bermula Khamis hingga 15 Mac ini. Menurut Tengku Zafrul, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Negara Madrid telah menganjurkan beberapa mesyuarat antara pihaknya dan rakan dagang besar di negara itu. Beliau turut menambah lawatan itu juga adalah untuk meleraikan sebarang isu berbangkit bagi pihak syarikat pelabur terbabit untuk meluluskan komitmennya kepada Malaysia. Dalam perkembangan lain, menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pelaburan dua hala Malaysia-Jerman setakat bulan Januari meningkat sebanyak 14.8% kepada RM5.59 bilion. Berita sukan. Selangor FC telah menyenarai pendek 4 nama ketua jurulatih baharu skuad Gegasi Merah itu, termasuk 3 daripada mereka merupakan calon import. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Selangor FC, Dr. Johan Kamal Hamidun berkata, kesemua calon tersebut turut dimaklumkan mereka perlu menerima senarai pemain sedia ada kerana pasukan sudah berada di fasa akhir persiapan musim baharu Liga Malaysia Liga M. Beliau turut menegaskan bekas ketua jurulatih skuad Thailand, Mano Polking, bukanlah salah seorang daripada mereka walaupun telah menerima permohonan jurulatih kelahiran Brazil itu. John berkata jurulatih baru itu berpeluang melakukan penambahbaikan dalam skuad ketika jendela perpindahan kedua yang dibuka dari 26 Ogos hingga 22 September depan. Sorakan Viva Garnacho yang bergema di Stadium Old Trafford malam kemarin membuktikan Alejandro Garnacho menjadi pemain penting untuk memastikan kemenangan 2-0 Manchester United ke atas Everton pada aksi Liga Perdana Inggeris EPL. Kelincahan bintang muda berusia 19 tahun itu menyebabkan pertahanan Everton goyah hingga membuka ruang buat Bruno Fernandes serta Marcus Rashford menyumbangkan 2 gol. Dalam pada itu, pengendali The Red Devils Erik ten Hag memuji sumbangan pemain yang berasal dari Argentina tersebut yang berjaya memastikan United menamatkan saingan musim ini di kelompok 4 terbaik untuk menempah slot ke kejohanan Eropah musim depan. Namun Ten Hag turut menegaskan bahawa kualiti kebelasan utamanya pada musim kali ini menjadi salah satu penyumbang utama kepada kemenangan itu. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 12 Mac 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Setitis embun di pagi hari jatuh di atas bunga melati. Inilah waktunya perbaiki diri di bulan Ramadan yang suci ini. Saya mewakili warga kerja MMTV mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa buat semua muslimin dan muslimat. Sekian sahaja daripada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.